Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat saya yang berada di dalam Facebook, saya mengucapkan sahabat-sahabat saya duduk dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini kerana salah satu adalah kebaikannya ialah semua warga Malaysia duduk di rumah. Jadi kita mungkin boleh santai bersama-sama dengan saya dalam Facebook. Tolong share. Dan kepada sahabat-sahabat yang sedang hari ini sedang apa itu saka harimau apa itu sebenarnya saka. Dan tadi saya ada sedikit menjawab beberapa soalan. Katanya apa yang berlaku pada dirinya adalah memang salah satu mengenai saka keturunan, ya, daripada Airul Anwar tadi, ya. Itu saya jawab. InsyaAllah saya akan jawab apabila ada pertanyaan daripada Airul Anwar. Kerana soalan yang betul akan dapat jawapan yang betul. Kerana apabila cerita tentang saka harimau ini sebenarnya amat sensitif kerana dahulunya dipegang oleh orang-orang pendekar ataupun dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kuasa atau yang mempunyai tanah yang cukup besar atau mempunyai biasanya mempunyai kuasa. Kerana dahulunya diberi makan. Apabila sekarang ini punya tuan tidak memberi makan, jadi dia mengganggu mengikut SOP mereka masing-masing. Pertama sekali, apabila duduk di dalam keadaan sihat walafiat, mereka tidak akan mengganggu, tetapi akan mengganggu melalui emosi, akan mengganggu melalui perhubungan, akan mengganggu melalui apa kerja kita yang kita lakukan sepatutnya jadi tambah kebaikan, tetapi akan menjadi memudaratkan. Dan kebanyakan hantu-hantu ini akan mengganggu kehidupan kita sehingga akhir-hayat. Jadi InsyaAllah jika ada sahabat-sahabat kita yang ingin bertanya soalan yang mudah untuk saya jawab, insyaAllah pencerahan itu akan dapat terima oleh sahabat-sahabat yang lain. Saya berharap tolong share. Waalaikumsalam. Syafiq Nordin. Ramai ke yang ada saka harimau? Ada juga yang bertanya tentang adalah beberapa soalan. Maaf hari ini tak sempat call Ustaz, ada hal tak dapat dielakkan. Tak apa, teruskan. Dalam rawatan ini tidak perlu paksaan, tidak perlu ada jika ada halangan itu maknanya itu gerak, satu gerak yang mana mungkin bukan pada hari ini, mungkin esok. Percayalah pada gerak itu. Pada Syafiq Nordin tak silap saya, orang Terengganu kan faham. Yakinlah pada gerak. Kerana gerak itu gerak Allah yang memberi satu kebaikan yang bertangguh. Kebaikan yang bertangguh. Jadi insyaAllah ada masa nanti boleh WhatsApp saya. Airul Anwar ni namanya apa ya? Nama penuh boleh saya tahu? Dan dari mana? Semalam saya tak live kerja Pahang asal Kelantan Ustaz. Okey, baik. Jadi faham yang telefon yang mengenai Umi ya. Faham apa yang penjelasan yang saya nyatakan masuk dalam telefon. Paling penting sekali ialah faham apa sebenarnya permasalahan. Itu yang paling penting.
Selepas itu barulah kita bertanya soalan yang betul, soalan-soalan yang betul. Contohnya apa yang perlu buat, apa yang harus buat. Okey, sehingga kita mendapat satu jalan titik satu jalan yang mana untuk kita keluar daripada permasalahan. Alhamdulillah ya Syafiq. Zakarul Anwar asal Pekan Ustaz. Duduk di mana? Orang Pekan, orang Pahang ni memang tera-tera semua. Jadi apa yang berlaku pada Airul Anwar mengenai tentang saka harimau itu sebenarnya yang berlaku pada kamu itu ianya duduk dalam keadaan sementara. Tetapi apa yang saya beritahu tadi mengenai tentang emosi tentang perhubungan yang ada saka harimau ini, emosi dan harimau itu emosi dan perhubungan itu sangat dia bermain-main, positif dengan negatif itu. Ini daripada pandangan saya, pendapat saya, pengalaman saya merawat orang-orang yang ada saka harimau. Tidak semestinya apa yang saya katakan ini betul. Mungkin ada perawat-perawat lain yang boleh yang bagi kenyataan yang lebih tepat. Cuma duduk pun di Pekan baik. Jadi apa yang saya nyatakan ini pengalaman saya merawat. Okey, saya mengikut daripada pengalaman saya merawat. Dan susu galuh saya jalannya adalah jalan pendekar, bukannya jalan perubatan yang sebenarnya. Tapi apabila melihat jalan pendekar ini, ramai anak-anak murid saya yang mengalami tentang saka keturunan itu, memang kita dah kemas kini kan, kita dah pembersihan. Jadi itu yang saya belajar daripada segi jalan-jalan pendekar ini. Dan kebanyakan saka harimau ini memang susu galuhnya juga adalah jalan-jalan pendekar. Kerana dulu jalan-jalan pendekar ini banyak bercerita tentang kekuatan, bercerita tentang kekuasaan. Tetapi bukanlah kata jalan pendekar itu salah, tidak. Baik Airul, apa yang saya nyatakan ini jika benar, saya nyatakan sedikit apa itu tentang saka. Pertama sekali, saka emosinya sangat terganggu, cepat amarah, sensitif, kuat cemburu, biasanya sering menyalahi orang lain kerana dia ada sifat arrogant. Okay? Jadi tentang perhubungan juga, apabila bersuami isteri sentiasa duduk dalam keadaan tegang. Tetapi apabila duduk dalam tegang itu, bila marah, duduk serumah marah, tapi bila duduk berjauhan, dia rasai rinduan. Begitu juga dengan anak-anak, mereka cepat melenting pada anak-anak apabila melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak ada kesan apa pun, tetapi sebab emosi ini sangat menghantui. Jadi biasanya orang-orang yang mempunyai saka harimau ini biasa akan bermimpi berlawan dengan something, ataupun dia mendapat pemberian daripada orang-orang tua lah, apalah itu sebenarnya proses sedang dididik. Jadi apabila dah duduk dalam keadaan lama duduk di dalam tubuh, apabila ia dah menguasai diri, itu yang akan menyebabkan jin, ataupun saya lebih senang suka panggil hantu. Sebenarnya jin hantu ni sama, cuma saya lebih suka perkataan hantu ini kerana lebih buruk perkataan itu. Faham ya? Jadi hantu itu akan meracau kita, akan menjadikan kita masuk dalam tubuh. Itu akan menyebabkan kita lebih bersifat-sifat hantu. Senang. Apabila kita dah hantu tu dah masuk dalam tubuh badan kita, itu lagi satu penyiksaan yang sangat-sangat teruk. Tetapi apabila dah terlalu lama menguasai, dia akan jadi satu keserasian. Bila dah serasi, itu yang ada kala dia jadikan
pesakit itu, pesakit berjin ini. Tok Su, Assalamualaikum Tok Su. Jadi bila ni Tok Guru saya dah ada dalam ni, saya perkenalkan dulu Tok Su. Mana-mana yang ada di dalam Kedah, di Pendang boleh berubat dengan Tok Su. Jadi begini, saya tak pernah mimpi berlawan, tapi kerap juga mimpi dirasuk dan mimpi kubur. Itu hampir sama Airul Anwar. Dia apa yang saya kata nyatakan ni sebahagian. Okey, mimpi dirasuk, mimpi kubur, itu sebenarnya adalah satu tanda mesej yang Allah bagi pada Airul untuk menceritakan, untuk membuka rahsia perjalanan rohani yang sebelum dan selepas. Jadi apabila bercerita tentang saka harimau itu, dia membawa pada kamu, membawa berita buruk. Kerana apabila saka ini yang kita tak nampak ini, biasanya yang ada saka itu nampak, orang luar yang tidak nampak. Apabila nampak saka itu di luar, dia seperti pertama sekali yang diganggunya apabila dia macam ni saka harimau tu dia akan duduk di luar. Konon contoh akan duduk di luar. Apabila orang menghantar sihir ataupun ada yang tidak baik, dia tidak baik, ataupun ada niat tidak baik daripada orang luar, ataupun orang luar itu memang ada niat tak baik, bukan untuk kita tetapi untuk jiran kita. Jadi yang orang yang memiliki saka ini akan rembat semua sekali. Jadi orang-orang yang bersaka ini ramai musuh, terlalu banyak musuh. Kerana ialah jin ini sifat dia sebenarnya SOP dia negatif dengan negatif. Dia akan berlaga macam kucing dengan kucing jugalah, kucing dengan anjing jugalah. Jadi konon-konon dia nak menjaga tuannya, tetapi sebenarnya dia menghuru-harakan tuannya. Kerana SOP hantu belaan ini sebenarnya begitu. Tapi berbeza pula dengan amalan pendekar atau perubatan dulu. Diorang menakluk jin ini. Menakluk jin ini maknanya diorang pakai jin ini untuk kegunaan mereka. Tapi selepas itu mereka tahu bagaimana nak tutup. Nak tutup balik semula. Nak tutup ini maknanya mereka tidak guna pakai dah semula. Tetapi malangnya apabila empunya diri itu meninggal secara tiba-tiba, itu yang secara turun-menurun terus pada anak cucu cicit. Itu yang membahayakan keadaan. Itu sebenarnya yang paling ditakuti. Kerana dulu orang yang membela dulu dia boleh letak mana-mana. Macam cerita, saya tertarik cerita, ada satu cerita tu dia buang saka dia tu di dalam tanah. Dia simpan ilmu-ilmu dia tu di dalam tanah. Itu kebanyakan orang-orang dulu tidak mengajar anaknya ilmu yang ada dalam dirinya. Saya pun ada diri agak kuat. Ya, itu namanya Airul Anwar sensor. Sensor itu memang ada bagi orang yang ada sama ada dia ada memang ada saka keturunan ataupun dirinya disihir. Sensor itu sangat kuat. Okey, itu saya kata ada satu perkataan saya katakan, apabila penyakit itu datang, penyakit itu datang pada kita, janganlah kita anggap itu satu musibah. Anggap itu satu rahmat yang Allah bagi pada kita untuk kita lagi dekat rapat dengan Allah. Tak apa, alah Airul, tak ada apa-apa, tanya je insya-Allah. Kalau saya betul, pegang. Kalau rasa salah, tinggalkan saya. Itu saja. Pesan guru saya buat pun macam tu. Kalau saya salah, tinggalkan saya. Tak salah pun. Jadi Airul, pertama sekali, apa yang saya sarankan pada kamu Airul, insya-Allah kena cari guru ataupun perawat yang boleh menerangkan A to Z sehingga kan penyakit Airul Anwar ni selesai dengan makmur, selesai dengan aman. Orang-orang yang memiliki saka keturunan, saka harimau ni sangat sensitif. Dia boleh jadi arrogant, dia boleh kekuasaan dia tu dia boleh menakluk semua orang.
Itu secara dipanggil secara sifat dia mempengaruhi sifat, emosi dia mempengaruhi emosi, mempengaruhi perhubungan. Itu ada kala perhubungan dengan adik-beradik pun tak ngam. Malahan bukan dengan adik-beradik, dengan mak dengan ayahnya pun tidak ngam. Tidak ngam ni maknanya sering kelahi, padahal bukan niatnya, bukan maksud dia begitu. Tetapi ialah melalui kata-kata itu boleh menyebabkan hati keluarga kita terguris. Itu sebenarnya hantu ini mengganggu kepribadian kita. Tak apa Airul, banyakkan bertanya supaya kamu ambil itu sebagai satu pengetahuan sebelum untuk beramal. Okey, jadi ambilkan ilmu itu sebagai pengetahuan, pegang. Okey, jangan pula kamu guna saka harimau tu pula. Tak, ini yang saya cerita sebelum ini. Dahulunya pendekar. Okey, perawat-perawat yang dahulunya menggunakan ini sebagai satu alasan. Kenapa orang saka harimau tenung saya tanpa berkelit? Itu bukan saka harimau, itu hantu raya tuan. Umi Sakia. Umi Sakia, kamu ini juga ada masalah saka keturunan. Jadi bila saka keturunan dengan saka keturunan, biasanya dia punya channel ialah negatif dengan negatif. Itu yang buatkan dia akan mengalami satu ni. Saya pernah mengamuk di pejabat. Satu pejabat jauhkan diri saya. Saya malu ustaz. Airul Anwar. Okey, begini. Itu saya katakan, saya nyatakan apa yang pada kamu itu sebenarnya bukanlah kamu tak dapat rawatan yang betul-betul rawat. Tapi tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah kalau dalam sentiasa duduk dalam live saya ni, saya akan jadi, dia akan jadi apa? Akan jadi bukan, dia memang bertukar jadi rimau. Okey, baik Umi Sakia, kamu ada nyatakan saya kamu ada mengambil ilmu perubatan. Jadi ilmu perubatan yang pada kamu itu saya kata link dia positif dan negatif. Jika harimaunya itu bertukar menjadi harimau, manusia itu bertukar menjadi harimau, tengok siapa yang lebih tinggi dia punya darjat, siapa dia tinggi dia punya martabat. Tapi kalau kita tak boleh dapat handle setengah macam ni, dia lebih kurang begini. Pernah tak kamu tengok ada perawat tu yang kena tumbuk dengan tu? Itulah dia. Sedangkan apabila kita pegang pada satu pegang pada sumber magnet yang saya nyatakan tadi, positif dan negatif, hantu tu takkan sentuh kita, tak boleh dapat sentuh dengan perawat. Dia akan jadi melantun, dia akan jadi melambung, dia akan jadi memang dia akan jadi, dia tahu dia punya nilai hantu yang dalam hantu ini, nilai dia itu dia akan letak pada tapak kaki kiri kita. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Adi. Itulah, nanti Adi kalau ada lagu-lagu yang ada ni tolong hantar kat saya, sebab saya tak tahu, sebenarnya saya tak tahu sangat guna iPhone ataupun MacBook. Jadi saya ni memang guna pakai dia, memang pakai je lah. Jadi kalau ada boleh hantar muzik-muzik kepada saya yang alunan yang sangat-sangat indah, saya perlukan untuk kita release kan, release. Orang-orang macam yang siapa sahabat kita tadi yang dia mengamuk tadi, malam ni tak ada zaz-zaz lagi. Kita relax dulu sebab terlalu besar hantu-hantu yang datang 2 hari lepas semua besar-besar sebab ada masalah sihir. Jadi dia semua datang repeat. Itu saya kata perawat ni masalah satu je, bila ramai-ramai dia terror, bila dia seorang-seorang masalah dia. Oi, dia punya menangis tepi tingkap tu yang tak tahan tu. Kalau depan nangis depan saya boleh jugalah kita gelak-gelak, tapi nangis tepi-tepi tingkap itu yang tak tahan tu. Baik Umi Sakia, dia dan saya pergi berubat. Saat berubat dia tenung saya, lepas itu dia mengaum. Masa dia merangkak dia tunjuk saya dan dia kata ada pendekar sebelah saya. Itu saya nyatakan Umi Sakia tadi, kamu ada saka keturunan. Jadi apabila channel positif dengan positif, negatif dengan negatif, dia dapat
melihat dengan siapa yang duduk di belakang kita. Itu yang ada. Contoh ya, ada yang perawat-perawat, dia memang tak kenal, tapi dia cerita tentang hantu. Jadi saya berkongsi pengalaman saya. Jangan begini Umi Sakia, tolong jangan deny benda ni. Ini cerita pengalaman saya. Okey, kamu rasa tak betul, maka tinggalkan saya. Dia begini, apabila orang yang kerasukan itu melihat siapa yang di belakangnya, termasuk juga dengan perawat. Perawat ada satu. Ini soalan last. Okey, nanti saya pinjam soalan last kamu tu Okey, nanti saya Airo saya jawab Saya nak jawab dulu Umi Sakia. Dia begini, ada juga seorang perawat itu konon-kononnya dia membaca ruqyah. Konon-kononnya dia baca ruqyah pada pesakit ini. Apabila pesakit ini nampak ustaz itu, dia nampak kata, "Ustaz, belakang ustaz lagi besar hantu daripada saya." Dia kata, "Apa ustaz mengamalkan ilmu hantu?" Rupa-rupanya belakang dia memang berhantu. Yang dia berubat selama ini, pertolongannya itu bukan pertolongan daripada yang hak, tetapi pertolongan yang batil. Berhati-hati dengan perawat-perawat begitu. Mujur ustaz tu lagi, dia takut. Tapi kalau diteruskan rawatannya, maknanya sifat dalam segi perawat itu ada riak dan takabur pada diri ketika berubat. Maka jin yang berada dalam pesakit itu akan masuk di dalam tubuh perawat itu dan duduk selama-lamanya, sehingga perawat itu mengenal yang mana satu hak, yang mana satu batil. Baik. Jadi kita soal yang lain. Ini soalan last. Adakah saka ini akan mewarisi kepada anak saya satu hari nanti jika saya sudah tiada? Ya, benar. Akan bukan pada anak saja, tapi seluruh susur galur kamu. Itu saya sarankan yang tahu bab tentang saka keturunan itu, biarlah ada seorang yang membantu untuk membersihkan perjanjian seluruh keturunannya sedikit demi sedikit, ima pun secara senyap-senyap. Tak perlu nak tunjuk. Nak jadi perawat ini bukan senang, bukan mudah sebenarnya. Apabila riak, takabur, puji-pujian itu sampai pada perawat-perawat itu, Allahu Akbar, zalimnya akan menyebabkan kita ini akan menjadi Allahu Akbar, akan kita sebenarnya akan membawa kepada kebatilan. Saya bukan ustaz, boleh panggil saya cikgu lah, senang mudah. Saya bukan ustaz, kebenarannya saya bukan ustaz. Saya ni ikutnya jalan-jalan persilatan, jalan pendekar. Jadi bila duduk dalam pendekar saya bukanlah pendekar maknanya, tapi saya belajar melalui ilmu persilatan. Tadi ada tadi jika kamu lihat scroll tadi, Abdul Rahman itu adalah guru saya daripada Pendang. Itu daripada guru saya daripada Pendang. Boleh panggil Tok Su. Jin ini jahat tau. Jin ini jahat lah. Saya seram kali-kali kena kacau dengan hantu. Itulah hantu ni kalau berdepan tak ada hal, tapi yang duduk belakang, kuis kat belakang kan, cucu itu yang seram-seram tu. Itu yang saya pun lari juga. Okey. Baik. Okay, terjawab soalan-soalan yang tadi. Ada soalan lain mungkin ya. Sian saya buka sorang-sorang, tak ada pun yang share. Saya tak nampak tahu sudah dalam komen alamat terlepas. Betul lah. Itu boleh saya solat asyik susah nak angkat takbir. Adakah itu jin? Pertama sekali tak semesti jin. Satu, sifat was-was kamu. Mungkin kamu terlalu banyak belajar
terlalu banyak belajar. Dia proses ilmu tu juga, apabila kita mengambil ilmu, satu ilmu, kita mengambil ilmu tu juga satu ujian bagi kita. Bila mungkin ada kemungkinan mungkin itu jin, mungkin itu yang saya boleh ringkaskan pada ilmu itu. Mungkin kamu mengambil ilmu tu terlalu mendalam sehingga kan kamu tidak perasan, tidak ada rasa was-was itu, was-was dalam keyakinan diri kamu itu. Itu yang ada yang kat takbir 2-3 kali. Itu juga kena ada pencerahan daripada jika kamu belajar dengan guru, kamu kena bersoal jawab lah dengan guru kamu. Itu saja. Jin ini dia ada proses-proses dia. Nanti jap saya ada buat sedikit tulisan itu hari lama-lama dulu, 3 tahun selepas saya dah lama kan saya tak buat rawatan ni. Okey, macam seperti sekarang, apabila kita duduk dalam keadaan sembang sini, bersembang begini, apabila kita bersembang begini, saya menganggapkan saya positif. Saya menganggapkan saya positif. Yang mana-mana yang mempunyai aura negatif ni orang-orang yang ada saka, sihir, santau. Seperti hatinya, apabila kita duduk dalam live ini, hatinya berdebar-debar, cemas, sedih, tiba-tiba rasa badan seram sejuk, rasa menggeletar seluruh tubuh, badan kepanasan, sakit kepala, sakit bahagian pinggang bibir kebas, perut kebas, terasa nak menjerit, ada benda berjala dalam tubuh, sendawa. Lepas itu rasa macam diperhatikan. Apabila kita duduk dalam live ini, itu adalah tindak balas positif dengan negatif. Saya menganggap saya positif, saya tak tahu saya pun ada hantu. jadi itu salah satu, sama ada tanda-tanda jin yang di luar ini ada jin atau tidak. Lepas tu bila dalam keadaan, bila jin ini dia ada dua yang kita perlu perasan. Pertama sekali, waktu kita berjaga dan waktu kita tidur. Kalau waktu kita tidur, kerap terjaga. Kadang kerap terjaga tu pukul 12, pukul 3, pukul 4. Bila subuh tu itu yang tertinggal. Itu saya tak tahu, mungkin PM ke perangai ke, ataupun itu adalah masalah jin. Tapi saya menganggap itulah ceritanya. Lepas tu satu, bila lepak dengan cikgu memang biasa saya rasa diperhatikan, engkau memang berjin dengan itu. Jadi kerap tertidur, rasa bercakap dalam tidur, selalu mimpi lihat binatang, selalu mimpi kanak-kanak, selalu mimpi bersetubuh, selalu mimpi lemas, selalu mimpi nampak najis, ataupun terbayang-bayang. Itu juga dalam keadaan terjaga. Selalu ternampak makhluk halus ataupun lintasan, selalu berasa seperti diperhatikan sesuatu, selalu terdengar bisikan, selalu ada pergerakan dalam tubuh, ada penyakit yang tak ada penjelasan, selalu sakit kepala, nafas, jantung, dada, cepat marah, berasa marah, ada kesan-kesan cakar, lepas tu selalu juga dalam ketakutan. Semua tanda itu saya tak ada kini. Umi Sakiah begini, Umi Sakiah. Andai kata kamu rasa tak adalah. Itu saja. Bab ini tak perlu kita nak memperdebatkan ataupun tak ada perbalahan. Kamu rasa kamu tak ada jin, tak apalah, tak ada masalah. Boleh tinggalkan saya, tidak ada masalah apa-apa. Dan tak ada keuntungan bagi saya dan juga tak ada kerugian bagi saya jika anda rasa tak ada apa-apa pun berlaku. Ini pada sahabat-sahabat saya dalam Facebook. Boleh? Saya tak boleh nak cakap apa dengan Umi Sakiah sebab kamu ini ada satu, masih lagi duduk dalam keadaan ya atau tidak. Kamu masih duduk dalam was-was. Saya tak boleh nak membantu anda. Tapi itu saya nyatakan, apa yang saya nyatakan tadi itu salah satu, tak semestinya tepat. Tapi dia begini tau, dia macam ni, masalah jin, masalah hantu ini. Begitulah ceritanya. Tak semestinya saya ceritakan tepat. Mungkin ada seakan-akan
nyatakan. Tak, macam mungkin kamu ini juga adalah perawat. Begini, mungkin kamu juga adalah perawat kerana kamu ada nyatakan pada saya kamu ada belajar berubat, tapi sebelum ni kamu tak ada nyatakan ada ilmu, tetapi rupa-rupanya kamu ni belajar berubat dengan Ustaz Sarhan. Kamu selepas itu kamu juga kata tak ada susu galuh keturunan, yang ada saka keturunan. Lepas tu kamu katakan nenek ada keturunan kamu daripada sekian dan sekian. Itulah saka keturunan yang saya nyatakan. Biasalah kadang-kadang ayat tulisan dengan ayat bila kita bersembang mungkin lain daripada ayat itu, tetapi apabila ayat itu sebab cara kamu memang deny benda tu. Mungkin kamu tak faham bahasa saya kot, itu je. Saya pergi kursus berubat untuk diri sendiri, bukan untuk merawat atau menjadi perawat. Kan saya nyatakan, ada tak kamu belajar ilmu, ada tak belajar amalan daripada segi perubatan, merdeka? Kamu kata tak ada, tapi kamu pula pergi kursus. Itulah namanya ada ilmu ataupun amalan yang perlu. Allahu Akbar. Macam mana saya nak nyatakan pada kamu? Atau saya yang tak faham soalan kamu, ataupun kamu yang tak faham soalan saya? Banyak anak murid cikgu Musaka, ramai. Ya, khusus untuk merawat diri sendiri itu maknanya adalah ilmu yang disampaikan dan ada amalan yang disampaikan. Itu soalan saya. Kalau tak ada, macam mana kata khusus itu untuk merawat diri sendiri? Ish. Adi memang kebanyakan antara yang belajar dengan saya rata-rata itu ada pengalaman. Saya ada pengalaman sedikit tentang bab saka keturunan. Apabila yang belajar dengan saya, bertapak dengan saya, melangkah dengan saya, bila buka langkah saja ada yang berimau, ada yang mengaum, tiba-tiba ada yang mengeletar tubuh kaki. Rupa-rupanya tengah pasang susuk rupa-rupanya. Apabila bercerita tentang bab itu, itu yang saya buka cerita tentang dalam ilmu pendekan, ilmu persilatan tadi. Mula-mula saya tak faham tau apa itu doa gelanggang, apa itu dikatakan buka itu, membuka apa jalan, apa bunga silat itu. Rupa-rupanya membuka jalan sangat besar. Itu yang saya masih lagi duduk mengajar, kerana pertama sekali itu adalah ilmu. Jadi bila duduk dalam ilmu itu dia buka pula tentang penyembuhan. Lepas tu buka dalam penyembuhan, rupa-rupanya yalah dalam pendekannya ilmunya memang diperutkan. Jadi dengan pernafasan, dengan baru saya faham, baru saya jelas. Jadi sebenarnya saya mendapat satu jalan pendekar ini untuk keseluruhan kehidupan, digunakan keseluruhan kehidupan. Dan saya berniaga juga cara kaedahnya, jaga cara pendekar. Bagaimana panggil saya cikgu je Airul, senang. Airul ni lelaki ke perempuan? Airul orang Pekan ni, nama pelik-pelik juga. Nama memang nama betul ke atau tidak? Kalau lain kali letaklah profil juga apa ni, gambar yang sebenar-benarnya. Lepas ni saya tak nak approve tau. Takut saya entah hantu ke apa kan. Jadi maaf, saya terlupa nak tanya, adakah ada kriteria yang membolehkan kita menjadi pilihan kepada saka?
kenapa saya dipilih sedangkan ramai lagi pakcik dan adik-beradik saya. Lelaki dia sebenarnya dia tak ada pilihan, tetapi dia melihat pada kecenderungan kamu. Kecenderungan kamu, biasanya orang-orang yang ada saka ni dia suka tengok cerita-cerita hantu. Dia suka tengok-tengok benda-benda mistik. Dia suka tengok-tengok orang bersilat. Dia suka tengok-tengok orang berubat. Dia ada kecenderungan di situ. Jadi apabila ada kecenderungan di situ, saka ni menolak kamu ke depan untuk belajar sesuatu supaya kamu tahu ataupun secara sedar atau tidak kamu menggunakan saka itu mungkin dalam kehidupan seharian kamu. Hantu ni pandai. Alah, takut tengok juga kan. Takut-takut habis juga tengok sampai ending. Orang saka ni kuat emosi. Memang dah lah kuat emosi. Lepas tu kuat mengajuk, macam-macam. Betul. Dia main dengan emosi dan perasaan kita. Betul? Setuju? Saya setuju. Jadi ingat pada title saya yang di atas, Sembang Temberang. Apa yang saya cakap ini mungkin temberang, tapi apabila rasanya betul, peganglah sebagai satu ilmu agar untuk kamu membebaskan atau melepaskan cara yang paling baik. Bagaimana melepaskan cara paling baik atau membebaskan cara paling baik untuk menyelesaikan hantu. Hantu ini dalam pandai ada bodohnya dia kadang-kadang. Betul, saya setuju, tetapi bodohnya dia itu sebenarnya untuk memerangkap kita. Nampak macam bodoh, tapi sebenarnya dia memerangkap kita. Kita rasa kita dah selesai menguruskan dia, tetapi sebenarnya tidak selesai. Sebab itu perawat perlu tahu perbezaan yang mana hak, yang mana batil. Perlu tahu yang mana betul, yang mana salah. Perlu tahu yang mana kesan dan mana tindak balas. Saya minat tengok silat dan saya pantang dengan bunyi serunan silat cikgu. Secara otomatik saya nak silat. Pandai kan? Jadi Airul Anwar begitulah. Tetapi saya syorkan kamu berubat, kerana saya bimbang ianya akan membuatkan kamu berasa selesa dengan jin. Memang kebanyakan saya tanah saya juga di Pahang, tanah saya juga ada di Sabah. Jadi jika ada permasalahan orang-orang yang Sabah ataupun tanah-tanah di Semenanjung, insya-Allah, itu saya pun heran kenapa yang dihantar pada saya, anak-anak murid saya, kebanyakan bersaka ramai. Dan saya pula, Allahu Akbar, guru saya pandai betul. Last minute dia mengajarkan saya ilmu ini supaya untuk menyelesaikan permasalahan. Kerana mungkin Airul ada susu galur kamu dalam persilatan ataupun dalam perubatan tu sebenarnya adalah satu cabang yang besar. Itu dikatakan gerak. Apabila kamu mengambil lagi ilmu-ilmu gerak ataupun ilmu-ilmu yang berunsur begitu, lagi cepat masuk, lagi cepat rapat, lagi cepat dapat. Tetapi ia akan menjadi kesan yang buruk apabila kamu tidak faham apa yang saya nyatakan tadi. Saya bukan nak mengajar, saya bukan nak menyalahkan anda, tetapi saya dah terbiasa dengan sayangkan pada anak-anak murid. Jadi saya berharap jika ada apa-apa kata-kata saya yang agak kesar, keras, itu sebenarnya memang saya dah lama mempraktiskan. Lagi satu, hantu kuat menyamar sampai ada kalanya perawat pun terpedaya. Ya, saya setuju, kerana hantu ini memang pada dasarnya dia seolah-olah nak menyatakan dia tu betul.
Ada juga hantu-hantu yang mengaku dia ni wali, ada mengaku dia ini adalah keturunan sahabat. Waktu tu saya lock je, itu je. Apa lagi, ajak berdepan lah. Ajaklah berdepan saka atuk kamu tu, ajak berdepan. Kamu kena, Adi, dia begini Adi, kamu nak kena menyelesaikan masalah saka itu. Menyelesaikan masalah saka itu. Menyelesaikan masalah saka itu, kamu kena berhadapan. Dan kamu dalam proses berhadapan tu, memang kamu ini bila kita dah duduk dalam pendekar ni, memang kamu kena selesaikan saka itu secara berhadapan dan menyatakan tidak. Yang kah Allah, Airul, dia memang macam tu, Airul. Orang yang baru, dia tak mengenal lagi, tapi bila kamu dah mengenal, baru kamu tahu sebenarnya ada hikmah dalam ada hikmah sebenarnya. Bila kamu pegang pada hikmah itu, insya-Allah sebenarnya apa yang terjadi pada kamu untuk merapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyword ataupun password yang perlu kamu pegang, insya-Allah. Jadi Airul, Waalaikumsalam. Jadi Airul, apa yang saya nak, insya-Allah jika ada soalan-soalan yang kamu rasa perlu kamu kemukakan, insya-Allah saya akan jawab secara pencerahan. Memang pada asalnya, pada mulanya memang agak sukar untuk kita terima, sebab saka bercerita tentang bab saka ni ianya agak sensitif. Apatah melibatkan ianya susuk galur, memang sangat sensitif. Jadi untuk nyatakan itu, kita buat sedikit kajian, kita buat sedikit rujukan supaya kita, bila kita dah kenal bahawa hantu ini sifat dia memang begini, percayalah perjanjian hantu, manusia dan hantu ini sebenarnya adalah perjanjian yang akan merugikan manusia. Okey, so jangan kita menambahkan lagi perjanjian itu. Baik, sekarang pun dah jam jam 11, saya akan undur diri. Bagi kepada sahabat-sahabat saya yang ingin dapatkan khidmat nasihat ataupun rawatan, saya ada bagi nombor di bawah. Pertama, yang keduanya, jika ada apa-apa pertanyaan boleh, tak ada masalah, boleh bertanya dalam live FB. Tidak semestinya rujuk juga dengan orang lain, tetapi rasanya setakat inilah ramai yang tak buka kot rahsia-rahsia macam ni. Ramainya yang akan kata Allahualam. Saya membuka cerita ini untuk kupasan, pencerahan supaya kita tahu. Yang saka begini ceritanya, sihir begini ceritanya. Saya pun sedang belajar juga, jangan bimbang. Ada lagi dalam masa 7 minit. Dulu saya pernah berubat untung buang saka ni. Buang saka ni. Dan pengamal perubatan ada bertanya ingin buang ataupun tidak. Saya memang ingin buang, tapi dalam hati saya rasa sayang. Adakah itu salah satunya? Benda ni memang susah nak buang. Sebenarnya Airul, dia sudah merasapi daripada atas sampai bawah
Yang paling penting dia dah duduk di dalam hati kamu. Dan sebenarnya bila kamu duduk dalam live ini pun kamu tidak berasa selesa, tetapi disebabkan kita satu jurai, kita satu jalan. Jadi soal jawab itu memang perlu ada. Kerana ada juga yang tidak tahan. Ada yang tiba-tiba nak dalam live ini, tiba-tiba cepat betul mengantuk, cepat betul ada rasa tidak selesa, tahu-tahu entah macam-macam lah untuk duduk dalam live ini. Itu memang biasa. Sebab Airul, dia begini Airul, bila kamu bersembang macam ni, sebab keseronokan, bila bercerita keseronokan, macam kamu minta teh, saya bagi teh. Jadi itu yang boleh kita duduk semeja, kita duduk dalam keadaan walaupun dalam live, kita duduk semeja, teh dengan teh, apa kamu minta teh apa? Tapi bila kamu bagi teh, saya bagi Nescafe, jadi tak tiu tu tak sama lah. Tapi yang jalan-jalan pendekar ini akan duduk kat sini memang dia seronok. Tak apalah. Jadi Airul, kamu bukan menakluk jin itu, tetapi hantu itu sedang menakluk kamu. Jadi tak apa, teruskan. Saya live begini, teruskan. Bila saya ada pesakit atau perawat yang ingin dapatkan rawatan, terus mengaminkan. Nanti saya bagi ada sedikit info tentang rawatan itu, bagaimana untuk menghilangkan, melepaskan sifat riak, takabur, sombong itu yang ada pada diri kita itu, supaya kita gugur. Okey, barulah benda itu dipam keluar, dan kita perlu pam perkara-perkara positif pula di dalam tubuh, supaya ia menjadi satu keserasian, yang menjadikan satu apabila benda-benda negatif nak masuk dalam tubuh kita yang sedang dalam positif. Ini saya bagi clue ataupun saya bagi contoh yang paling mudah. Negatif apabila nak masuk dalam positif, negatif akan tertolak keluar untuk masuk yang positif. Tetapi ingat, ujian itu akan hadir, akan ada pada bila-bila masa. Itu saya katakan bila kamu duduk dalam ancaman, benda itu akan berfungsi semula. Itu pada anak-anak murid saya ajak datang gelanggang untuk bukan cerita nak pasal gangguan apa, untuk menyelesaikan gangguan saka je, tetapi amalan, ilmu ataupun amalan yang dibagi itu digunakan pada kehidupan, jalan kehidupan. Jangan bimbang, kerana apabila dalam persilatan kita, ilmu persilatan kita memang pengasasnya adalah guru-guru pondok, insya-Allah ilmu dan amalan daripada amalan-amalan daripada imam-imam yang muktabar itu akan dia begini, kita berharap amalan yang diberikan pada pada jurai saya, amalan yang diberikan itu sampai akhir kalam itu kita menyebut dengan nama Allah. Itu yang paling penting. Lagi 4 minit. Tak apa Airul, duduk dalam ni. Tapi bagilah, letaklah gambar-gambar yang gambar sebenar. Barulah seronok hantu tu bersembang dengan saya. Barulah seronok hantu tu main-main dengan kita. Kita nak tengok juga wajah sebenar macam mana hantu tu duduk di dalam diri kamu. Pandai hantu tu melak gunakan gambar palsu. Jadi saya berseronok juga nak tahu juga tentang ilmu-ilmu daripada Sabah, kerana ilmu-ilmu Sabah memang agak dahsyat. Tetapi percaya pada saya, perawat Melayu, perawat di Malaysia lebih tersusun ilmunya, tersusun amalannya lebih baik daripada perawat-perawat yang di seberang. So tak usahlah kamu
yang sakit, yang gila-gila sakit ni, untuk mendapatkan khidmat daripada wak-wak daripada wak-wak yang di luar, itu akan menyusahkan kamu sehingga menyusahkan seluruh keturunan kamu. Sayalah kata saya, berobatlah yang tanah Melayu. Baik, nampaknya saya pun dah bersembang seorang diri. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya ini mengguris hati dan perasaan sahabat-sahabat saya dalam Facebook, saya mohon kemaafan. Tapi jika ia mengguris hantu-hantu yang di luar atau di dalam badan anda, itu saya tak peduli. Sebab saya dengan hantu memang bermusuhan. Saya bila berubat, saya tak ada negotiate. Itu memang kaedah kami. Kami tidak ada negotiate. Baik, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya, kerana sudi duduk dalam live saya. Saya berharap nanti live saya akan kita kongsi, kita share pada sahabat-sahabat yang lain. Pertama sekali, kerana untuk menyelesaikan masalah-masalah sahabat kita yang dah lama menderita tentang permasalahan sihir, saka dengan juga santau. InsyaAllah yang mana-mana yang sedang mengalami penderitaan itu, insyaAllah kita akan cuba ikhtiarkan sesuatu yang baik. Saya mengucapkan saya mengundur diri dengan baca kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. It's 23 hours. Bismillah.